Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan-rakan Facebook semua dan juga kepada follower page Amin Omar. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum, dan kita mengucapkan berbanyak-banyak kesyukuran kerana sekali lagi Allah kurniakan kepada kita hari yang seterusnya untuk kita lalui. Kita diberikan, orang kata, kesihatan, kita diberikan kelapangan, kita diberikan segala-galanya untuk meneruskan kehidupan hari ini. Jadi meskipun keadaan kita mungkin berbeza, rakan-rakan kita di Selangor, saya juga di Selangor, dan mungkin rakan-rakan kita di KL, wilayah Persekutuan Putrajaya, dan juga rakan-rakan kita di Sabah, rakan-rakan kita di Sabah. Baik, jadi kepada yang berkesempatan untuk masuk dalam sesi FB Live kali ini, tuan dan puan boleh follow perbincangan hari ini, dan seperti biasa tuan dan puan, video-video yang saya letakkan di page ini sebenarnya akan kekal di situ dengan beberapa tujuan. Jadi kepada rakan-rakan di luar sana, Alhamdulillah, antara salah satu aktiviti yang perlu saya lakukan, kalau macam kita kata dalam BMC tuan dan puan, kita ada 9 kotak tu kan, kita ada 9 komponen. Jadi bila kita kata key activities yang kita perlu lakukan dalam perniagaan kita, jadi antaranya adalah to reach out. Aktiviti yang saya perlu lakukan adalah to reach out to audience, iaitu kepada rakan-rakan Facebook saya terutamanya, dan juga yang follow page ini khususnya. Jadi itulah antara perkara yang bila saya lihat performance. Pagi tadi ada seorang rakan Facebook, dia kongsi di mana bagaimana kalau kawan respon, kawan tinggalkan komen, kalau di dalam akaun personal kita tak dapat nak trace, tetapi kalau di page macam ini, di page yang tuan dan puan follow sekarang ini, tuan dan puan sebenarnya boleh trace siapa yang follow, siapa yang komen, siapa yang orang kata selalu yang mana satu video, yang mana posting, yang mana yang selalu mendapat perhatian daripada rakan-rakan Facebook dan juga follow page. Baik, jadi pagi ini saya akan mengambil masa sekitar 10-15 minit juga lagi. Pagi ini bercakap tentang menyusun akaun bisnes. Menyusun akaun bisnes. Sebenarnya pendekatan yang saya bawa pagi ini juga masih satu pendekatan dalam satu sisi yang lebih ringkas, kerana tuan dan puan lately hujung-hujung terakhir mutakhir ini ada banyak berkesempatan bercakap dengan usahawan, sama ada yang menempah slot 30 minit phone session percuma tu. Tuan dan puan boleh pergi ke www.noaminaomar.com, tinggalkan maklumat di situ, dan saya akan hubungi tuan dan puan dengan temu janji untuk kita buat panggilan secara telefon. Itu satu. Dan kedua, ada juga usahawan yang hantar mesej, hantar email. Ada beberapa perkara, antaranya adalah tentang menyusun akaun bisnes. Jadi dia ada dua keadaan tuan dan puan, sama ada tuan dan puan sudah menjalankan bisnes atau sedang merancang, baru saja memulakan bisnes. Jadi apabila kita bercakap tentang perkara ni, dua situasi ni, kita ada beberapa keperluan untuk kita menyusun akaun bisnes kita itu. Rata-rata tuan dan puan kita dah tahu dah, ramai yang dah share, kita pergi kelas pun ramai yang dah cakap asingkan wang peribadi, asingkan wang bisnes, asingkan, betul. Tetapi secara praktikalnya apabila kita nak buat, terutama tuan dan puan yang baru nak mula, ataupun orang kata barulah ataupun dah mula tapi belum disusunkan betul-betul akaunnya, dia sebenarnya adalah satu proses yang orang kata sakit sikit bila mula-mula nak buat tu. Jadi memang sakit, tetapi memang kita kena buat. Kepada mereka yang memang dah menjalankan bisnes, mungkin dah 2-3 tahun dengan akaun sendirian berhad semua tu, mungkin dia tak ada masalah nak susun akaun bisnes dia tu, tetapi nak merancang kepada penyusunan duit-duit dalam akaun bisnes tu. Itu dia jadi berbeza fasa kita. Katalah kita baru nak mula dengan fasa kita tengah nak berkembang tu, masalah kita nak menyusun akaun bisnes ni dia berbeza-beza. Tapi sebenarnya isunya masih sama, iaitu kita nak susun tu tadi. Jadi bila kita mula nak susun, dia akan ada isu lain. Kita dah susun, dia ada isu lain. Jadi apa-apa pun dia akan sentiasa ada situasi, ada isu yang kita perlu selesaikan. Itulah namanya kehidupan. Itulah namanya kehidupan. Jadi kalau kita ada masalah yang kita nak selesaikan, kalau kita ada isu yang kita perlu selesaikan, maka syukur Alhamdulillah, kerana itu adalah satu perkara yang menunjukkan bahawa kita sedang melalui sebuah kehidupan. Okey. Baik, berbalik kepada
topik yang saya nak bawa ni tuan dan puan, antara beberapa perkara yang perlu kita lihat lah bila kita kata kita nak menyusun akaun kita tu. Memang orang kata ramailah kita cakap dengan siapa dengan mana-mana pun akan cakap asingkan. Jadi antara perkara yang kita kata memudahkan kita untuk mengasingkan adalah dengan adanya akaun yang berbeza. Katalah bila kita buka bisnes tu, terus buka satu akaun bisnes. Jadi akaun peribadi kita tu dah jangan digunakan untuk transaksi bisnes. Jadi itu yang pertama sekali. Jadi macam mana kita nak pilih nak buka bank yang mana, kita kena shop around. Adakah Maybank yang sesuai? Adakah CIMB? Adakah Public Bank? Adakah RHB Bank? Adakah M-Bank? Mana-mana tu. Jadi kita kena shop around dan tengok. Mesti ada sebab-sebab dan faktor-faktor mengapa kita memilih bank-bank ini. Contoh, kalau kita kata saya pilih Maybank, saya decide lah untuk buka Maybank kerana ada mesti ada perkara-perkara tu. Contoh, nak buka lebih mudah. Dia hanya perlukan RM500. Contoh. Ataupun dia tak perlukan introducer. Jadi mesti ada faktor-faktor yang menyebabkan kita buka akaun di bank itu untuk bisnes kita. Ataupun kita kata saya ada banyak cawangan puan, saya ada 2 cawangan. Jadi di 2 cawangan semua ada Maybank. Jadi saya lebih mudah buka Maybank. Ataupun tuan dan puan kata puan, saya pilih untuk CIMB lah sebab dalam CIMB ni ramai mak bapak, ibu bapa yang banyak akaun CIMB, jadi saya lebih mudah untuk buka akaun CIMB. Jadi banyak faktor. Walaupun sebenarnya tak ada masalah, apa-apa bank pun boleh. Tetapi ada sesetengah jenis bisnes yang memerlukan satu orang kata profil dari segi apabila dia berurusan dengan supplier. Jadi kadang-kadang mereka akan pilih bank-bank tertentu untuk tujuan itu. Contoh, antara bank yang popular apabila ramai yang deal dengan supplier yang orang kata tengok saiz bisnes. Biasanya mereka akan pilih Public Bank ataupun mereka akan pilih CIMB Bank. Dia bergantung. Dia tak ada betul atau salah, tetapi maksud saya apabila kita nak buka akaun bank tu, kita kena shop around dulu. Kena tengok. Kemudian apabila kita antara sebab kita shop around bank itu, kita pun kena tahu juga kalau setiap bank ini berapa sebenarnya minimum balance yang kena ada dalam akaun bank tu. Yang dibenarkan. Alright, Puan Siti, Waalaikumsalam. Jadi hari ni kita tengah bincang macam mana kita nak menyusun akaun bisnes tu tadi. Tapi dalam konteks ini saya bincangkan untuk orang yang pemula, bahagian yang nak memulakan bisnes. Jadi yang pertama tadi saya dah bincangkan tentang kita perlu pilih bank yang mana tu, kita kena shop around. Kedua, kita kena check bank mana, bank-bank ni dia ada peraturan. Jadi antara salah satu peraturan yang penting untuk kita tahu adalah tentang minimum balance. Untuk kita tinggalkan dalam akaun bank tu. Sama ada akaun personal atau akaun bisnes, sama, kita kena check. Ada setengah bank RM50 dalam tu pun tak apa. Ada setengah bank kena RM100. Ada setengah bank. Jadi kita kena check berapa minimum balance yang required by the banks untuk kita ada kat situ. Jadi yang ini penting juga sebab kita baru mula bisnes. Jadi kita kena tahu. Kita kena tahu berapa sebenarnya, apakah peraturan-peraturan yang ada kat bank itu tentang minimum balance yang perlu ada. Jadi adakah kita comfortable? Okey, contoh bank ni kata minimum balance yang sentiasa kena ada dalam your account RM500 every month, contoh. Kalau begitu sesuai dengan bisnes kita, tak apa, teruskan. Sebab kadang-kadang tuan dan puan, dalam keadaan sekarang terutamanya, kita punya duit selalunya banyak keluar dan lambat masuk. Dia akan masuk tapi lambat. Tapi kebiasaannya keluar cepat. Jadi adakah kita boleh maintain dengan minimum balance yang macam tu? Kalau okey, no problem. Jadi masa kita nak buka akaun bank tu, sebenarnya yang pertama kena shop around bank yang mana. Faktornya apa? Faktornya dekat ke? Faktornya banyak cawangan ke? Faktornya ada online banking yang best ke? Perkhidmatan yang stabil ke? Kita kena shop around bank mana yang sesuai dengan bisnes kita. Kemudian yang kedua tadi tentang minimum balance. Jadi bank-bank ni berapa sebenarnya yang kita kena maintain cash dalam tu, dan adakah dia sesuai dengan pengurusan cash flow bisnes kita. Kadang-kadang bisnes kita tu masih lagi nak mula, masih lagi bisnes kecil lah, jadi macam mana. Jadi bila kita buka akaun untuk perniagaan tu, dia ada juga perkara-perkara yang kita kena tengok tu tadi. Jadi seterusnya, adakah bank itu ada facility? Biasanya semua bank ada debit card ke credit card. Dia memang ada, tetapi kena lihat dulu sama ada apakah ada keperluan kita tu nanti, sebab akaun business bank tu
satu, kita ada juga personal account dengan bank tu. Biasanya macam tu. Kalau ada account di Maybank contoh, kita ada personal account dan kita ada business account. Biasanya macam tu. Jadi kita tak perlu dah ada introducer biasanya. Tetapi tuan-tuan kena tengoklah peraturan-peraturan bank. Ya, kadang-kadang dia berbeza. Jadi adakah bank-bank ni ada menawarkan khidmat debit card, credit card on the personal account tu pula kena tengok. Jadi kalau ada macam mana pula, kita cuma ambil tahu, maksudnya maklumat-maklumat tu kita kena ada. Mungkin kita tak nak guna sekarang, tetapi kita kena perlu ada supaya kita dapat susunkan account bank tadi antara personal dengan business tu tadi. Jadi bila tiba masa ada keperluan, kita boleh terus guna. Kita dah tahu dah apa yang ditawarkan oleh bank-bank ni tadi. Baik. Jadi apabila kita kata kita nak urus akaun bank tadi, kita dah shop around kan, dah tahu bank mana yang sesuai, dah tahu peraturan bank tu macam mana, dia punya minimum balance setiap bulan berapa kita dah tahu. Kemudian kita dah tahu servis dia, debit card, credit card ke mana-mana perkhidmatan lain kita dah ambil tahu, dan kita pun dah buat keputusan kita buka satu akaun bank bisnes kita dan juga satu akaun personal kita. Jadi dalam tu baru kita boleh asingkan. Jadi saya bagi contoh tuan-tuan puan, saya pun sebenarnya apabila saya menjalankan bisnes coaching and advisory di bawah Life Track Learning Resources, saya sebenarnya menggunakan lesen enterprise. Jadi transaction sebulan tu saya dah tahu berapa invoice yang saya keluarkan dan berapa sebenarnya average sales yang saya kumpulkan dalam setiap bulan. Jadi untuk itu, dalam peringkat sekarang biasanya saya membayar diri saya sendiri dengan keadaan weekly basis. Maksudnya bayaran tu dikeluarkan secara mingguan. Jadi dalam sebulan daripada akaun syarikat itu kita akan nampak saya akan buat 4 kali transaksi untuk masuk ke akaun personal saya sebagai gaji. Ataupun allowance lah sebagai gaji ataupun allowance. Jadi ada 4 kali. Jadi kita susunkan berapa sebenarnya yang kita bayar kepada diri kita tu sendiri. Dan juga ada amount yang kita kata yang boleh saya tuntut, contoh travel ke, contoh orang kata entertainment ke, jumpa klien ke apa, semua perbelanjaan tu dimasukkan dalam business expense. Jadi ada lagi amount yang mana saya akan tuntut sebulan sekali. Biasanya saya buat 2 kali sebulan, 2 minggu untuk saya tuntut balik daripada akaun syarikat. Jadi akan ada sebulan sekitar 6 kali transaksi dalam akaun bisnes kepada akaun saya secara personal tu tadi. Jadi tuan-tuan puan kena susunkan macam tu. Jadi ada gitu. Tapi katalah kalau kata tuan-tuan puan terpaksa menggunakan perbelanjaan daripada akaun bisnes tu tadi, maka kena sediakan satu dokumen macam payment note, delivery note, ataupun orang kata payment voucher lagi mudah. Letakkan payment voucher. Katalah tuan-tuan puan contoh secara normal kadang-kadang tuan-tuan puan perlu membayar orang kata katalah bayar yuran anak sekolah tapi nak buat transfer online. Waalaikumsalam Ustaz Saiful. Kita bercakap tadi tentang menyusun akaun bisnes. Saya dah masuk kepada bab untuk transaksi di antara akaun bisnes dengan akaun personal tadi. Katalah contoh tuan puan terpaksa lah, orang kata urgent nak kena bayar kepada sekolah anak tu tadi. Jadi tuan-tuan puan nak transfer daripada akaun bisnes. Boleh, bila transfer tu tapi dengan syarat kena ada note, keluarkan satu payment voucher ataupun note di mana amount itu adalah sebenarnya allowance kepada tuan. Walaupun dalam bank statement tu keluar kepada sekolah Sri Aisyah contoh tetapi ada payment voucher menyatakan bahawa amount itu adalah allowance kepada tuan. Allowance kepada owner ataupun kita sebut sebagai owner's withdrawal. Sekiranya dia sebahagian daripada salary, letak kat situ salary owner. Jadi kena susun macam itu. Jadi kita akan nampak, kita akan trace dalam sebulan berapa transaksi pembayaran gaji ataupun allowance kepada owner. Jadi kita ada 2 akaun berbeza. Tapi sebaiknya transfer dulu buat pembayaran kepada owner yang bayar. Katalah kita nak bayar yuran anak ke, nak bayar orang kata driver van ke, nak bayar duit credit card ke, apa semua tu kan. Guna akaun personal tu tadi. Alright. Jadi kalau katalah macam Puan Norma Waalaikumsalam. Katalah kalau enterprise kan, kalau enterprise memang biasa kita apa orang cakap jual beli masuk sentiasa ada tiap-tiap hari tu normal. Maksudnya dia bagus. Jadi kalau tak ada masa nak susun account tu, kita kena outsource. Outsource tu maksudnya kita ambil satu pihak luar untuk sediakan kita punya laporan accounting tu. Tetapi saya sarankan kalau Puan Normah katalah memang tak ada masa tu, kalau ada staff, kalau ada pekerja, boleh minta dia buatkan pengurusan rekod. Maksudnya resit-resit bank statement tu kita susunkan dan kita rekodkan. Rekod secara ringkas sahaja dalam Excel format.
Boleh. Kemudian barulah kita kata kita engage kepada satu accountant, service provider untuk siapkan laporan kewangan kita tiap-tiap bulan, laporan akaun tiap-tiap bulan. Itu biasa puan. Macam saya, apa yang saya buat, sebab transaksi bulanan saya tak banyak, tak banyak. Jadi biasanya saya maintain kecil saja. Jadi apa saya buat? Bookkeeping, maksudnya payment voucher, receipt, pembelian, pembayaran semua akan direkodkan dalam Excel. Rekodkan secara macam saya tak banyak, macam Puan Norma kalau jual trading jual barang dia akan ada tiap-tiap hari. Jadi kalau tiap-tiap hari memang kena rekod sekurang-kurangnya seminggu tu 3 kali kena buat rekod. Kalau macam saya biasanya 2 minggu sekali saya buat rekod tu. Jadi bila dah siap rekod tu sebulan, biasanya kita boleh outsource untuk siapkan management account. Kalau macam saya tak ada banyak transaksi. Kalau sebulan pun paling banyak transaksi duit masuk dalam 5 ke 10 sahaja. Kalau keluar tu lain lah banyak kan. Jadi bila transaksi masuk tu macam itu, biasanya saya boleh buat sendiri lagi. Tapi kalau macam Puan Norma kan banyak buat trading tu, banyak keadaan tu transaksi tu banyak, maka mungkin perlu outsource terus semua tu. Tak apa Puan Norma, nanti kalau kita ada rezeki, ada kesempatan, kita boleh jumpa dan kita boleh bincang lagi dengan lebih lanjut. Okey, saya berbalik kepada tentang yang pengurusan akaun tadi. Kita dah asingkan akaun bisnes, akaun personal. Bila kita kata nak bayar duit kepada kita, allowance ke, gaji ke, apa ke, semua kita transfer. Jadi kita kontrol berapa banyak duit keluar daripada akaun kepada kita. Kena sepatutnya ada fixed amount lah. Kalau gaji kita sebulan RM1,500, RM2,500, RM3,500, RM10,000 sekalipun, kena ada fixed amount tu, kita nampak banyak tu saja yang transfer kepada akaun kita. Tetapi selebihnya adalah untuk company. Jadi itu antara perkaranya. Jadi antaranya tuan-tuan puan apabila kita kata kita pilih bank tadi tu, kita kena tengok juga bank tadi tu manakah bank yang ada facility macam overdraft yang boleh bagi kat kita, ataupun facility kita kata kita boleh letakkan fixed deposit. Kita ada berapa jenis-jenis fixed deposit yang kita boleh letak, minimum berapa, atau nampak boleh semak semua tu. Maklumat tu ada dalam online. Kalau macam Maybank, tuan nampak boleh terus tengok, kerana dalam Maybank tu sebenarnya ada juga jenis-jenis fixed deposit yang bermula dengan RM1,000, bermula dengan RM10,000. Jadi tuan nampak boleh pilih dan boleh susunkan lagi berapa, maksudnya berapa sijil, berapa orang kata berapa bahagian tu. Yang itu tuan-tuan boleh semak dengan pegawai bank. Jadi fixed deposit ni cerita lain pula apabila kita dah susun bisnes kita. Okey, saya masuk kepada bisnes yang orang kata dah steady. Kalau kita kata bisnes kita dah stabil sikit tu, jadi kita kena susunkan duit kita dalam akaun bisnes pula, kita kena susunkan duit kita tu. Yang mana satu sebenarnya, yang ini tuan-tuan puan, saya lebih suka terangkan yang ini secara face to face, tetapi saya bincangkan sedikit di sini supaya tuan-tuan puan bersedia. Ramai usahawan yang berjumpa tu kadang-kadang, contoh kadang-kadang dia ada RM100,000 cash. Contoh, memang ada tuan-tuan dia ada RM100,000 cash, dia ada RM50,000 cash, dia ada RM300,000 cash, yang sebenarnya sebahagiannya adalah reserve dan sebahagiannya saving, tapi dia tak tahu. Bila dia tak tahu, dia takut nak belanja. Dia takut duit tu nak buat apa. Walhal RM100,000, RM300,000, betul. Memanglah kalau saya pun saya takut juga sebab banyak sangat kan. Banyak sangat. Nanti belanja habis pula. Tapi tak belanja rugi pula berapa ratus ribu dalam akaun bank. Jadi kena susunkan. Yang ini tuan-tuan puan perlu duduk sama ada dengan business advisor yang tuan-tuan puan ada ataupun dengan accountant untuk susun dan tengok berapa sebenarnya. Contoh tuan-tuan puan ada RM100,000. RM100,000 ni dah duduk diam-diam dalam akaun bank yang tak bergerak tempoh 2-3 bulan. Tuan-tuan puan dah tahu. Yang lain pakai duit operasi dah ada. Ada lagi kat atas tu akaun lain RM100,000. Contoh. Jadi kena lihat apakah RM100,000 itu, berapa persen RM100,000 itu perlu disimpan untuk reserve. Bakinya baru pergi kepada akaun saving. Jadi tuan-tuan puan dah banyak belajar, saya yakinlah tuan-tuan puan dah pergi seminar, tuan-tuan puan dah pergi workshop Tetapi sekiranya tuan-tuan puan masih lagi perlu orang kata perbincangan lanjut atau bantuan lanjut, boleh terus ke www.norminahomar.com, setkan satu masa. Kerana perkara macam ni dia customize. Kita tak boleh nak bincang secara umum tuan-tuan puan. Sepatutnya tuan-tuan puan bila berbincang begini dengan business advisor atau business coach ke, tak boleh secara umum disiarkan broadcast live ataupun disiarkan secara public pun tak boleh. It should be a private discussion. Your company's matters are all PNC matters except for those that you can show to the public. Maklumat perakaunan syarikat sepatutnya adalah PNC. Jadi berapa reserve yang ada tu tuan-tuan puan sepatutnya tak boleh cerita. Berapa saving tuan-tuan puan ada tu tak boleh cerita dalam FB live, tak boleh cerita kalau kata ada ambil business coach, business advisor yang buat live, stream live, tak boleh tuan-tuan puan, tak boleh. Tak boleh.
Jadi kalau tuan dan puan nak bincang hal tu, kalau dengan saya mesti private, tak boleh. Jadi dalam Facebook Live ni saya hanya cerita secara general. Contoh katalah tuan dan puan ada 100,000. Kena tengok berapa sebenarnya daripada 100,000 itu adalah reserve kepada bisnes tuan dan puan. Contoh macam keadaan PKP ni reserve tu. Berapa yang tuan dan puan nak reserve untuk bisnes tuan dan puan? 3 bulan ke, 6 bulan ke, 12 bulan. Kalau tuan dan puan punya kos operasi sebulan contoh 20,000, kalau tuan dan puan ada 100,000, maksudnya tuan dan puan punya reserve untuk operation tu adalah untuk 5 bulan. Adakah tuan dan puan boleh untuk keluarkan sebahagian daripada tu kepada saving, nak tinggalkan 3 bulan saja operasi? Semua ni tuan dan puan kena decide. You have to decide for your business. And you don't stream live Facebook ke Zoom ke. You cannot stream this to public because this is the information private and confidential for your business. Jadi tak boleh apa yang tuan dan puan nak buat dengan tuan dan puan punya saving ke reserve tu sepatutnya tak boleh. That is your business information, private and confidential information. It is your business strategy. You don't tell people about your strategy until it shows success and you already move to the next level. Jadi yang itu kena berhati-hati tuan dan puan ya, apabila kita nak menyusun akaun bisnes kita tu pun tak payahlah buat live stream coaching ke duduk dengan business advisor ke, jangan dipublikkan maklumat-maklumat ni. Sebab itu syarikat tuan dan puan punya rahsia. Jadi susunkan duit-duit ni. Saya bagi contoh tadi katalah ada 100,000. Jadi tuan dan puan akan tengok adakah 100,000 ni sebenarnya duit reserve untuk operasi syarikat daripada 3 ke 5 bulan. Jadi kalau dia reserve, tuan dan puan ada cara lain untuk simpan dia dekat mana supaya tuan dan puan boleh guna konsep money makes money, macam tu. Tapi kalau dia saving, maksudnya tuan dan puan tak perlukan dia. Kalaupun katalah tiba-tiba PKP sampai 12 bulan, duit tu tuan tak perlu pun. Jadi tuan dan puan letak kat bahagian saving. Untuk bila saving ni macam-macam lah. Ada perkara lain yang tuan dan puan boleh buat. Termasuklah buat new investment yang lain. Maksudnya keluar daripada existing business lain, daripada investing to your current business. Jadi benda ni nampak kecil, tetapi tuan dan puan, kita sebagai bisnes kecil, SME terutamanya, kita sebenarnya lebih fleksibel untuk buat keputusan. Jadi bila kita lebih fleksibel, bukan macam corporate atau MNC, dia orang susah sikit pasal ada banyak layer nak discuss, ada banyak board of directors, ada banyak shareholders punya keperluan interest yang mereka kena jaga. Kalau macam kita SME, mungkin syarikat kita ada 2-3 orang director tu pun mungkin pasangan kita, mungkin kawan kita, orang-orang yang mudah untuk kita buat bincang dan buat keputusan. Jadi untuk SME sebenarnya dia lebih mudah untuk uruskan ni dengan pengetahuan yang betul. Jadi kalau strategi MNC, strategi company corporate tu kadang-kadang kita nak guna boleh, tapi kita kena susunkan dengan keperluan dan cara syarikat kita dijalankan dan juga bisnes yang kita uruskan. Jadi untuk menyusun akaun bisnes ni tuan dan puan, dia bermula dari perkara simple asingkan akaun bisnes tu dan akaun personal, asingkan, susunkan dia punya transaksi elok-elok. Daripada situ baru kita susunkan pula yang mana satu duit dalam tabung reserve, yang mana satu duit yang kita boleh lain. Baik, kepada tuan dan puan yang dah masuk FB Live ni, saya ucapkan terima kasih. Jadi saya dah mengambil masa sekitar 15-20 minit ni. Jadi saya dah bincang sikit tentang menyusun akaun bisnes, dan insyaAllah sekiranya tuan dan puan masih perlukan perbincangan lanjut 30 minutes phone call free, www.raminaomar.com. Jadi seterusnya kalau nak bincang lanjut nanti, sebenarnya saya ada offer 60 minutes discussion bermula dengan RM50 saja. Kita discuss secara online. Yang ini memang nak buat affordable for all. Sekurang-kurangnya tuan ada dapat satu idea. Selebihnya kalau tak cukup, contohlah mungkin Puan Aminah cakap sikit je tak cukup, okey, boleh pergi jumpa dengan business coach ataupun business advisor, hire betul-betul. Nak hire saya pun boleh lah. Alright, okay tuan dan puan, insyaAllah. Jadi esok kita akan, insyaAllah dipanjangkan umur, esok ada satu lagi FB Live. Kita akan bercakap macam mana kita nak buat macam mana kita nak bayar diri kita, what's my card, and how to do a basic pricing kalau kita kata kita bisnes yang barulah. Kalau bisnes yang dah established tak perlu, sebab tuan dan puan dah tahu macam mana nak buat. Alright, okay, dengan itu signing off dulu. Kita jumpa lagi insyaAllah.